Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, sekali lagi kita bertemu dalam ruangan perbincangan mengenai beberapa tajuk isu-isu semasa yang menyentuh tuan-tuan, yang menyentuh kami semua, dan diharapkan dengan tajuk-tajuk yang dibawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah tuan-tuan dan saya akan lebih faham tentang kedudukan beberapa isu. Dengan kepahaman itu mudah bagi kita untuk menerangkan kepada keluarga, jiran tetangga, sahabat andai kita, supaya setiap orang seboleh-bolehnya, setiap rakyat Malaysia mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap sesuatu isu yang dimainkan oleh pihak-pihak yang tertentu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bersama saya pada malam ini untuk membincangkan satu lagi isu, iaitu Datuk Dr. Muhammad Fairuz Khairuddin, sebagaimana yang tuan-tuan tahu ialah mantan kepada Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, dan beliau bersama-sama kita pada malam ini membincangkan tajuknya ialah pluralisme dan liberalisme agama baru dalam Pakatan Rakyat. Kita mulakan saja, Datuk. Saya pun tak payah berikan kepada apa-apa pendahuluan tentang ini. Saya merasakan perkara ini sedang dibincangkan dan telah dibincangkan, walaupun di Malaysia ini perkara ini tidaklah selama mana dan tidak juga sebaru mana dibandingkan perbincangan yang sedemikian berlaku di Eropah, terutamanya di Indonesia, juga di Asia ini di Indonesia, tentang penerimaan sebahagian daripada penduduk di Indonesia mengenai konsep pluralisme dan liberalisme dalam amalan agama. Dan kita dapati akhir-akhir ini beberapa personaliti di Malaysia, personaliti yang penting di Malaysia adalah pendukung-pendukung, pembawa-pembawa, orang yang sekarang ini berusaha kuat, gigih untuk mendakwahkan agama baru ini, iaitu pluralisme dan liberalisme. Sebagai mukadimahnya, barangkali Datuk ingin menerangkan kepada para penonton apa arti sebenarnya pluralisme dan liberalisme itu dengan dalam konteks yang kita bincangkan sekarang ini. Terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya saya kira kedua perkataan itu, pluralisme dan liberalisme, punya kaitan sebenarnya. Kerana ianya datang daripada sumber yang sama, sumber yang ingin melihat suatu kebebasan kepada hanya suatu bentuk penyembahan, suatu bentuk submission to God, suatu bentuk agama yang dilihat sebagai the only one truth. Kerana kalangan ini yang mendokongi gerakan ini mahu melihat tidak hanya nantinya akan ada satu agama yang boleh klaim bahawa itulah dia agama yang hak, agama yang benar. Mereka ingin melihat dunia ini nanti agama itu boleh menjadi pelbagai, dan kepercayaan itu boleh menjadi pelbagai. Maka dalam konteks pengalaman liberalisme ini, ianya bermula di Eropah, di Barat, dalam pengalaman French Revolution, bila mana rakyat bangun menentang cengkaman gereja terhadap pemerintahan, yang mana pemerintahan akhirnya berlaku pelbagai kebobrokan oleh kerana gereja mengawal segala sumber untuk memastikan kalangan ahli gereja itu, padri-padrinya sentiasa senang lenang di atas penderitaan rakyat, dan gereja menggunakan penguasa untuk mendapat segala kemewahan itu. Maka untuk bebas daripada suasana ini, dark ages dan sebagainya, berlaku revolusi. Maka untuk bebas percakapan pemerintah yang zalim, mereka harus terus memutuskan akar. Akar itu adalah cengkaman gereja. Maka sebab itu berlakunya French Revolution, berlakunya gerakan yang kita istilahkan sebagai the Enlightenment dalam pengalaman sosiopolitik di Barat. Dalam pengalaman itu, intipatinya adalah membebaskan urusan dunia dan urusan yang bukan dunia. Dalam istilah mereka, istilah kita katakan ukhrawi dan duniawi. Justru mereka menggerakkan gerakan sekularisme itu semua. Dan akhirnya liberalisme ini kata akarnya to liberate, membebaskan. Sebenarnya adalah untuk membebaskan cengkaman gereja daripada menguasai pemerintahan, supaya pemerintahan itu tidak lagi sifatnya menzalimi rakyatnya. Jadi pengalaman ini tidak dikongsi oleh Islam, tidak dikongsi oleh sejarah kegemilangan Islam. Kan dalam sejarah kegemilangan Islam tidak berlaku kezaliman sedemikian.
Malah dalam konteks Islam, hadirnya agama dinan hanifah, agama yang amat suci mulia ini yang Allah tanzilkan kepada umat ini adalah untuk membebaskan perhambaan manusia kepada hanya perhambaan manusia kepada Allah SWT. Itu lebih jauh mulia. Tidak berlaku dalam konteks pengalaman Islam. Orang agama, ahli agama, para ulama menguasai pemerintah untuk memperkaya peribadi. Apatah lagi ulama menggunakan hamba rakyat untuk kesenangan peribadi. Tidak berlaku demikian dalam pengalaman Islam. Justru perkataan liberalisme ini sebenarnya amat asing sama sekali dalam konteks Islam dan tidak boleh diterima sama sekali dalam konteks Islam kita. Begitu juga istilah pluralisme. Pluralisme ini dibawa oleh pemuka-pemuka pemikir barat dengan tujuan tadi untuk melemahkan penguasaan Islam, melemahkan kebangkitan Islam. Mereka tahu, contohnya sekarang Datuk, di Amerika Syarikat, kita mendapat makluman agama Islam yang mulia ini menjadi satu-satunya threat yang paling besar pada Kristianiti di sana. Kerana agama Islam ini adalah satu agama yang paling cepat dan besar penyebarannya. Sehingga saya dapat makluman di hardcore prison, penjara-penjara yang hardcore, inmates-nya boleh menerima baik Islam dan menjadi perubahan akhlak itu menjadi amat mulia dengan mereka menerima Islam. Dan sebab itu ada kalangan yang tidak senang. Begitu juga di stagekan 9/11, kita semua tahu. Mengapa? Ada sebab. Bukan kerana terorisme Islam, bukan. Kerana telah terbukti ada gerakan reopen 9/11. Ada bukti menunjukkan ianya adalah konspirasi besar. Dan sebab itu pluralisme ini sebagaimana yang dipelopori antara pemukanya adalah John Hick. Dan individu di Malaysia yang tidak bukan Anwar Ibrahim membuat ulasan di London School of Economy semacam menyokong pandangan John Hick itu, semacam menjadi a new proponent of John Hick ideas, membawa konsep pluralisme. Dan saya melihat kenyataan Anwar dalam mengulas isu kalimah Allah itu, beliau menulis terang nyata dalam kenyataannya mengatakan seolah-olah bila beliau menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia dalam konteks agama itu, beliau tidak mengkhususkan pada Islam, tapi dia katakan seluruh rakyat Malaysia menyembah Tuhan yang sama. Saya kata, apa ini kenyataan begini? Sedangkan mereka tahu umat rakyat Malaysia ini tidak hanya yang Islam. Kalau kenyataan itu menumpu kepada umat Islam di Malaysia, ya kita menyembah Tuhan yang sama, itu benar. Tapi sekiranya digunakan istilah kita semua rakyat Malaysia menyembah Tuhan yang sama, itu suatu ketidakbijaksanaan dalam konteks pemilihan perkataan, kerana beliau tahu komponen masyarakat Malaysia ini siapa di antaranya. Dan pendirian Anwar yang beliau nyatakan di LSE yang akhirnya ditentang oleh kalangan-kalangan pimpinan gerakan Islam, termasuk rakan-rakan senior dalam ABIM yang menentang Anwar. Antaranya kita tahu Ustaz Ismail Mina dan lain yang begitu forefront menentang. Dan mereka telah mengesahkan bahawa Anwar telah menjadi pemuka kepada gerakan pluralisme dan liberalisme. Dan ini amat bahaya kerana dua komponen ini dalam sejarah baratnya yang begitu jelas akarnya adalah daripada cengkaman Christianity Church terhadap pemerintahan yang mengakibatkan berlakunya kezaliman itu tidak dikongsi pengalaman sedemikian dalam konteks pengalaman Islam. Saya nak pergi begini, minta maaf saya mencela sedikit. Kalau kita lihat dalam pakatan rakyat, PKR, DAP dan juga PAS. Saya nak rujuk PAS ni terutamanya kepada parasit atau Anwarinas di dalam PAS. Kita dapati pahaman ini, pahaman liberalisme dan pahaman pluralisme yang satu masa dulu asing, sekarang ini masih asing lagi, di Malaysia masih asing lagi. Bahkan ditentang habis-habisan oleh teman-teman Anwar Ibrahim sendiri, seperti nama-nama yang disebutkan tadi. Tetapi sekarang ini pahaman ini dah digandingkan dengan pahaman yang dipanggil sebagai hak asasi manusia, pahaman demokrasi barat, pahaman liberal barat dan liberalisme barat, dan pahaman ini sudah tentunya sangat-sangat bahaya. Dan pahaman ini kalau tidak dibendung, kalau tidak betul-betul diteliti, kalau tidak betul-betul diawasi, bimbang-bimbang. Bukan rakyat Malaysia boleh menerima, tetapi satu pergolakan yang hebat akan berlaku dan kemungkinan akan menimbulkan satu keadaan yang tidak stabil, hubungan di antara mereka yang nak membawa pahaman liberalisme dan pluralisme ini dengan mereka yang mempertahankan majoriti, mempertahankan cara kita memegang agama Islam sekarang ini di Malaysia. Macam mana? Saya kira kenyataan itu telah cukup
tepat dengan suasana yang berlaku, Datuk. Kita tahu kenyataan terbaru Azmin Ali sebelum ini dalam menyentuh soal Irsyad Manji yang menulis buku-buku yang menghina Islam, yang saya sendiri saya rasakan martabat orang yang telah sama seperti Salman Rushdie yang menghina Islam. Kita tahu kenyataan Azmin seolah mau memberikan ruang kepada Irsyad Manji ini untuk bercakap, untuk mengendalikan seminarnya di Malaysia. Sedangkan kita bertanya semula, apa perlu diberikan ruang Irsyad Manji untuk berbicara? Kan telah jelas buku yang ditulis, lebih 7-8 buku yang ditulisnya amat biadab, menyerang Allah SWT, menghina Rasul dan Islam, itu jelas. Mengapa perlu diberi ruang? Nak dengar apa? Apakah kita mau berikan peluang untuk orang establishkan pemikiran yang begitu sekali menghina Islam? Kita tidak harus atas dasar kebebasan merelakan segalanya. Kerana dalam konteks Islam, kebebasan itu punya batas. Tidak ada kebebasan mutlak dalam konteks itu. Dalam konteks Islam adalah segalanya dilakukan untuk mencari mardatillah. Dan manusia itu sendiri, tidak ada seorang manusia yang boleh mendakwa dirinya mesti lepas bebas daripada kepercayaan, lepas bebas daripada adanya Tuhan yang Maha Agung yang mentadbirkan alam. Tidak ada seorang manusia yang boleh menyatakan demikian kerana terbukti sepanjang zaman kalangan etis dan lain-lain akhirnya mengakui there is the highest supreme power which is called God. Dan bila dalam pencarian mereka itu, ramai kalangan mereka akhirnya revert kepada Islam. Kerana itulah hakikat kebenaran. Inna dina Allahi Islam. Dalam konteks apa yang Datuk ulas tadi, saya kira suasana yang berlaku di Malaysia akhir-akhir ini amat bahaya. Kerana ianya, kita tahu contohnya, the proponents of all those liberalist and pluralist ideas, tidak lain tidak bukan ejen-ejen seperti NDI yang memberi fund, Kongres Adenauer yang memberi funding untuk strategic program, dan dalam PKR sendiri ada latihan khusus yang diajar untuk menumbang kerajaan. Sebagaimana berlaku Arab Spring dan lagi tahu, kita sebenarnya tahu siapa sebenarnya berada di belakang Arab Spring. Kalangan itu yang kita pasti CIA dan lain-lain yang ingin melihat lemahnya kalangan negara Islam. Dan telah berlaku di sana. Dan mereka cuba ingin melakukan ini di Malaysia dengan bersih 3.0, dan saya dengar yang terbaru mungkin bakal ada bersih 4.0. Percubaan mereka ini tidak akan berhenti. Dan kita tidak boleh lupakan juga IKD sebagai badan yang amat perlu disiasat luar dalam. Kerana kita tahu buku-buku yang ditulis kini oleh IKD yang dipimpin oleh Khalid Jaafar itu bagi saya amat bahaya. Dari sudut pemikirannya amat liberal, Datuk. Saya telah melihat 1-2 buku. Amat liberal. Bagi kalangan yang tidak kuat asas Islamnya, akan pasti terjerumus dalam kepercayaan yang songsang yang akhirnya membawa mereka ini semua ke lembah kehinaan kerana begitu sekali tidak berada atas landasan yang lurus yang telah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam perjuangkan buat sekian lama dengan segala susah payah dan pengorbanan demi meletakkan asas agama yang Allah redha, yang telah dinukilkan dengan jelas dalam Hajjatul Wida' bahawa pada hari yang Allah sempurnakan agamanya ini, Allah Ta'ala redakan Islam itu sebagai agama. Datuk, saya nak pergi kepada yang berikutnya. Mungkin dalam sikit yang saya nak bincang bersama dengan Datuk ni. Okey, ya. Maknanya kalau kita yang faham agama baru ni, saya katakan barulah, baru inverted commas lah, agama baru yang dibawa oleh Pakatan Rakyat ni, khususnya PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim antara proponents orang yang membawa faham pluralisme dan liberalisme ke Malaysia ini setelah beliau berulang-alik ke Indonesia, berulang-alik ke Barat untuk kata orang mendapatkan ilmu, mendapatkan keyakinan, mendapatkan kepahaman lanjut mengenai liberalisme dan pluralisme. Okey, pahaman ini dengan sendirinya nanti dengan bantuan daripada dana-dana asing, dengan bantuan daripada beberapa pemikir-pemikir dalam dan luar negara yang menyokong, dengan bantuan daripada DAP terutamanya yang pahamnya pun tidak jauh berbeza, yang ingin menubuhkan yang dikatakan dalam tulisan-tulisan, bengkel-bengkel, dan beberapa orang sama ada masih dan bekas dalam DAP menyatakan kepada kita nak menubuhkan republik sebagai payung yang paling mudah sekali nak memayungkan gerakan untuk menidakkan pahaman Islam yang kita pegang selama ini, datuk nenek moyang kita ini, digantikan dengan pahaman ini. Sebab bagi orang Barat, bagi tradisi Barat, bagi budaya Barat,
Islam yang kita pegang sekarang ini terlalu kuat untuk dijadikan benteng untuk mereka dapat mempertahankan daripada gejala-gejala barat sedemikian rupa. Yang paling mudahnya ialah matikan agama ini. Bila liberalisme dan pluralisme itu tegak, maka mudahlah seluruhnya. Yahudi pun akan masuk pahamannya, pahaman Kristian pun akan masuk dalamnya, pahaman-pahaman yang tidak beragama pun akan masuk di dalamnya, LGBT pun akan masuk di dalamnya. Jadi bagaimana agaknya dengan statement yang sedemikian? Saya kira statement itu amat tepat dan benar. Kita pun tahu kebelakangan ini Anwar kerap kali dalam bicaranya mengulas tentang Shakespeareism. Saya begitu terkejut pada ketika itu. Mengapa berubah sedemikian jauh? Dulunya bicara kitab-kitab besar yang menyatuni aspirasi dan semangat dan khetah perjuangan Islam. Dulunya Mazayani Fathiyakan. Dulunya Risalatu Ta'alim Hasanul Banna. Dulunya Malik bin Nabi, The Crisis of Muslim Mind. Sekarang ini telah berbeza, Datuk. Shakespeare, Amartya Sen, The Idea of Justice. Semua buku-buku ini yang disebut, kalau kita teliti betul, Datuk, datangnya kalangan penulis yang tidak lagi pada akar tadi, liberalisme, pluralisme. Ya, dan pluralisme ini tidak sama dengan pluralistic society. Pluralistic society itu is still okay because kalangan masyarakatnya yang menghuni Malaysia, kepelbagaian kaum itu tidak ada masalah. Tapi pluralism yang dibawa dengan perkataan ism di belakang itu adalah suatu fahaman manusiawi yang sebagaimana Datuk sebut tadi, direka khas sebenarnya oleh musuh Islam untuk melemahkan penguasaan negara Islam, terutama kekuatan Islamic polity. Bila kita sebut Islamic polity, Datuk, dianya tidak hanya sifatnya sebuah kerajaan itu, sebuah negara itu perlu declare secara terang kami nak melaksanakan Islamic governance. Dia tak perlu sebut. Islamic polity goes beyond that. Dia lebih hebat kerana dianya terjerma dalam kaedah kenegaraannya, dalam kaedah behavior of the leaders, dalam konteks international relationnya yang syarat dengan akhlak Islam yang hakiki, dengan pendekatan wasati, yang mana saya kalau mengulas soal wasati ini, saya katakan wasatiyatul Islam, wasatiyah itu bukan hanya bermaksud sederhana. Dari sudut kalimah ia bermaksudnya sederhana, tapi dari sudut istilahi, dari sudut teknikalnya ia bermaksud precision to the objective of Islam. Maksud wasatiyah ialah segala tindak laku tepat dengan kehendak syarak. Ini kehebatan. Sebab itu dikatakan khairu umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Pertengahan itu maksudnya adalah tepat dengan kehendak syarak, menyantuni asas elemen al-adalah, keadilan yang menjadi objektif maqasid syar'iyah yang paling tinggi, al-adalah. Kalau ditanyakan apakah satu perkataan yang boleh menggambarkan keseluruhan ad-dinul Islam yang mulia ini, maka satu perkataan itu adalah adl, al-adalah, keadilan itu. Itulah letaknya kekuatan Islam, meletakkan segalanya pada tempatnya yang hak dan benar. Dalam konteks ini, bila disebutkan pluralisme dan liberalisme tadi, kalau kalangan manusia memegang fahaman pluralisme dan liberalisme, mereka tidak lagi berlaku adil pada hak Tuhan dan hak makhluk. Itu yang kita katakan bila mana gerakan ini dilaksanakan, ianya sebuah gerakan yang terancang dan teratur untuk merealisasikan citra besar, melemahkan Nusantara Melayu secara am dan melemahkan Malaysia secara khusus. Kita boleh melihat dalam dunia Islam sekarang ini. Datuk bekas PTD dan begitu juga saya pernah menjadi PTD Kementerian Luar Negeri. Kita ada pengalaman sikit dari sudut itu, Datuk. Dalam soal dunia, tidak ada sebuah negara Islam yang benar-benar boleh diharapkan mengepalai kebangkitan Islam dan berani menegur Amerika Syarikat dan pemuka-pemuka Barat dalam konteks abad 21 ni, melainkan Malaysia. Keberanian kita bersuara di pelbagai platform antarabangsa diakui oleh rakan-rakan negara Arab bahawa mereka mengharapkan kepimpinan Malaysia dalam konteks mengangkat martabat dan maruah negara Islam serta maruah dan martabat dunia ketiga. Ini sebenarnya yang dicemburui oleh Amerika dan rakan sekutunya kerana mereka tahu asas pada Malaysia ni, kekuatan pada Malaysia ni adalah wasatiyatul Islamnya yang telah ditahan diuji selepas merdeka telah lebih 54 tahun. Tidak ada suatu insiden pergaduhan antara kaum yang boleh melemahkan negara. Aman damai walaupun rakyatnya pelbagai kaum, walaupun kita dihujani dengan pelbagai desakan-asakan, tapi pegangan kepada citra Islam sebenar itu yang didokongi oleh sunnah wal jamaah, fahaman sunnah wal jamaah yang benar itu memperkuatkan kita.
Malah rakan-rakan Indonesia sekarang ini menghormati kita dalam banyak sudut, mencari kita. Contohnya Datuk dalam konteks Islamic Finance, kewangan Islam, kita forefront. Jadi ini semua datangnya dari mana? Datang dari asas akidah yang benar, falsafah pemikiran yang benar, yang mengeluarkan kekuatan kerohanian yang melahirkan kepelbagaian strategic advantage tadi. Saya nak pergi kepada satu lagi ya. PAS baru menamatkan muktamarnya kemarin, kan ya. Saya nak mengatakan bahawa seolah-olah macam ada pengaruh langsung pahaman liberalisme dan pluralisme ini dalam PAS sendiri, sendiri. Sebab dalam 3 hari bermuktamar itu tak sebut lagi dah negara Islam, tak sebut lagi dah hudud, tak ulas sikit pun mengenai Nurul Izzah, statement Nurul Izzah itu. Tak sebut lagi perkataan jihad dalam konteks jihad qital, dalam konteks yang jihad yang disebut dalam Al-Quran. Tidak disebut lagi persoalan mengenai mentarbiyah itu. Dulu masa saya bersama-sama dengan PAS, tiap-tiap kali muktamar mestilah negara Islam, hudud, tarbiyah, jihad. Itu bahasanya. Tapi bahasa sekarang ini ialah bahasa liberal. Bahasanya ialah bahasa hak asasi manusia. Bahasanya ialah bahasa keadilan dalam konteks liberal barat. Itu bahasanya sekarang ni. Bukankah Datuk melihat ini pengaruh langsung agama baru yang sedang dipopularkan oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, iaitu agama liberalisme dan pluralisme itu? Saya ingin katakan Datuk, inilah saat yang paling hina dalam perjuangan PAS apabila telah terang nyata penguasaan dan dominasi Anwar dengan fahaman liberalnya menguasai seluruh citra PAS. Muktamar ke-57, Datuk Tuanku Haji Hadi telah menyatakan secara terang nyata bahawa tidak ada lagi perjuangan menubuhkan negara Islam. Kononnya, kata beliau, perjuangan negara Islam tidak adalah Al-Quran. Yang mengejutkan ramai kalangan. Kita dulu pernah mengatakan, memang dalam Quran tidak menyebut soal Islamic State, yang disebut daulah dan sultan, yang merujuk pada kuasa Islam. Kerana itu lebih besar, tidak terhenti hanya soal negara. Kita nak pergi kepada khilafah, pembinaan sebuah empire Islam yang jauh lebih murni, tidak hanya mengikut konsep nation state yang barat ciptakan. Justru nampak gayanya dalam konteks itu akhirnya Presiden PAS mengikut rentak. Tetapi kita katakan terlewat fahamannya, kerana fahaman itu mengikut fahaman Sonsang Anwar. Dan Muktamar ke-58 sebagaimana Datuk ulas tadi terang nyata sekali lagi, segalanya adalah suatu a new departure kepada sikap baru, yang mana kali ini saya kira jauh lebih dahsyat pendirian mereka. Datuk Harun Taib, Ketua Dewan Ulama'nya, dengan jelas mengatakan bahawa hal kebebasan beragama Nurul Izzah katakan itu tidak lagi penting. Yang lebih penting adalah menumbangkan barisan nasional untuk Keputerajaya. Maknanya mereka ini semua PAS, PKR telah terang nyata Machiavellian politiknya. PAS pun telah professed, quote and quote, professed, telah menganuti Niccolò Machiavellian politics. The end justify the means. Dengan kenyataan Dewan Ulama'nya sendiri, dengan kenyataan pimpinannya sendiri, dengan kenyataan Tun Sri Datuk Ni Aziz sendiri, yang kita tahu dalam banyak keadaan pernah dulu mengatakan, saya kira tidak lama dulu, beliau sedia saja, PAS sedia saja menerima bantuan bukan hanya pada DAP tapi juga daripada syaitan sekiranya bantuan itu menyebabkan boleh ke Putrajaya. Saya mengucap panjang mendengar na'udzubillah min zalik. Tidak hanya berhenti di situ. Ada lagi statement-statement yang seperti memperlekeh Nabi SAW yang diulas oleh Ni Aziz. Jadi ini semua, Datuk, menunjukkan betapa penguasaan bukan hanya dari sudut politik tapi dari pemikiran liberal dan golongan Anwariyun tadi telah amat mengakar umbi dalam PAS. Akhirnya berlakulah sikap itu terpancar dalam Muktamar ke-58. Pendirian mereka tidak ada lagi citra yang sifatnya nak bincang soal khitah Islamiyah, soal tarbiyah. Sedangkan tarbiyah adalah asas penting dalam apapun gerakan Islam. Citra Islam itu tidak lagi kepada ilmu, kerana ilmu adalah suatu komponen kecil dalam proses besar ta'adib. Ta'adib ini, itulah yang menjadi misi nubuwah yang amat penting. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dan kalau insan itu tidak dijadikan insan, apa lagi yang akan terjadi? Yang akan terjadi hanyalah proses penghaiwanan insan itu. Maka inilah yang berlaku sebenarnya dalam konteks Pakatan. Okey, saya nak pergi ke satu sudut yang lain ya. Kita lihat bahawa
bagi orang PAS, mungkin yang saya katakan agama tadi, agama, in quotes tadi, agama, liberalisme dan pluralisme ini, kalau mereka kedepankan pun sebagai suatu yang temporary dan sifatnya adalah tidak berpanjangan. Bila mereka sampai ke Putrajaya, mereka akan pergi semula kepada hudud. Mereka akan pergi semula kepada negara Islam. Tapi pengalaman saya, Datuk, dari mentadbir Pulau Pinang pun agaknya, mentadbir negeri di Selangor ni, dengan portfolio yang diserahkan kepada saya. Jangan sebutlah. Jangan sebut. Di negeri Selangor, Kalpar Singh tidak campur tangan secara langsung. Lim Kit Siang tak campur tangan secara langsung. Lim Guan Eng tak campur tangan secara langsung. Begitu sukarnya saya nak membawa message Islam, nak membawa kehidupan yang bertatahkan kepada Islam, nak membawa idea-idea Islam itu. Memang selama-lamanya, sepanjang-panjangnya disanggah oleh DAP, disanggah oleh PKR dan disanggah oleh orang PAS sendiri. Orang PAS yang sudah termakan dengan agama baru ni, agama pluralisme dan liberalisme. Tapi mereka kata, mereka dapat buat bila mereka memenangi Putrajaya. Di Putrajaya ada Kalpar Singh, di Putrajaya ada Lim Kit Siang, di Putrajaya ada Lim Guan Eng, di Putrajaya ada Teresa Kok nanti di Putrajaya. Adakah kemungkinannya apa yang dicita-citakan oleh PAS itu akan tercapai? Datuk, setakat kepahaman, setakat yang Datuk sebagai orang politik, sebagai pengkaji sosial, adakah ini akan berlaku cita-cita PAS itu? Datuk, saya kira inilah suatu kemunafikan baru oleh kalangan Pakatan Rakyat. Mereka bermain dengan kata-kata, bermain dengan harapan rakyat. Mereka perjudikan harapan rakyat. Bagi saya ini amat hina. Kerana mereka meletakkan harapan, meletakkan janji, tapi akhirnya rakyat itulah mereka kaldaikan. Mereka perbodohkan. Dan saya nak nyatakan pengalaman peribadi saya juga, Datuk, demikian ketika saya memimpin Pulau Pinang. Saya juga isu agama di Selayang pada Timbalan Ketum 31. Pada satu ketika saya berbincang terus dengan Lim Guan Eng, saya bertanyakan kepada beliau. Saya katakan, tidakkah beliau tahu bahawa kita telah bincang secara amat baik bahawa Guan Eng menjaga kepentingan orang Cina, saya Timbalan Ketum menjaga kepentingan orang Melayu Islam, dan Profesor Rahmat Sami menjaga kepentingan orang India. Dan saya katakan kepada Guan Eng, kenapa bila saya nak melaksanakan pembelaan terhadap agenda Islam dan orang Melayu, saya ditekan, saya disekat, saya cuba digagalkan dalam banyak sudut. Dan akhirnya jawapan terus mulut Lim Guan Eng, Datuk. Beliau mengatakan, beliau hanya minta saya buat semua itu hanya di peringkat biru-biru biasa. Jangan bawa ke peringkat exco meeting. Saya merasa itu tamparan hebat. Dan saya katakan, ini penghinaan. Mengapa demikian? Saya tanya kepada Guan Eng, mengapa dihalang saya untuk melaksanakan pembelaan terhadap Islam dan Melayu? Guan Eng jawab terang nyata pada saya. Wallahi, Datuk. Beliau kata, beliau susah. Saya tanyakan semula, mengapa you susah? Sedangkan you Ketua Menteri, you Susah Agung DAP. Kita tahu cara gaya DAP dipimpin, diperintah. DAP bagaikan satu gerakan komunis kerana Susah Agung lebih berkuasa daripada pengurusi terpresidennya. Saya tanyakan soalan itu dan Guan Eng menjawab, Datuk, orang-orang DAP-nya, orang-orangnya tidak suka dan tidak senang dan tidak mahu melihat saya sebagai Timbalan Ketua Menteri Isu Agama bawa banyak dan terang nyata agenda-agenda nampak jelas Melayu, Putra dan Islam. Berlaku. Dan PAS di Pulau Pinang tahu hakikat ini. Sebab itu pada ketika itu saya diberi dukungan kuat oleh PAS di Pulau Pinang kerana mereka tahu mereka sendiri tersudut. Mereka sendiri tidak boleh berbuat apa. Saya cuba bela, saya diserang left, right and center. Dan direkayasa suatu grand design konspirasi hina untuk cuba mengaibkan reputasi saya. Dan saya tidak gentar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Marah dalam konteks soalan Datuk tadi. Saya ingin beri pembuktian betapa kemunafikan politik mereka yang terang nyata. Kita ambil saja contoh Terengganu dan Kelantan. Ketika PAS mendapat Terengganu dulu, kita masih ingat Haji Hadi pernah mengatakan, bila ditanya mengapa bila nak laksana hudud di Terengganu, beliau menyebut terang nyata pada ketika itu hudud hanyalah 0.00009% daripada perkara yang nak dilaksanakan. Itu bagi saya penghinaan terhadap prinsip PAS sendiri. Yang keluar pada mulut Haji Hadi sini kenyataan itu bila ditanyakan bila nak laksana hudud. Dan Kelantan, Datuk, for more of the reason, more than 22 long years mereka telah menguasai Kelantan Darul Naim. Ya, silakan saja kalau mau melaksanakan hudud. Katanya telah diluluskan di peringkat Dewan Undangan Negeri. Mengapa tidak dilaksana? Mereka memberi alasan bagi saya yang amat dangkal, amat tidak bijak, mengatakan kononnya, oh ya, ada sekiranya nak dilaksanakan di peringkat negeri akan nantinya ada konflik dengan federal. Saya jawab,
Ini kata-kata dan jawapan orang yang jahil constitution, yang tidak tahu, yang tidak mengarifkan dirinya dengan state constitution dan federal constitution. Kuasa agama dan hal ehwal tanah berada pada kuasa negeri. Apatah lagi pula negeri yang punya sultan. Negeri itu punya kuasa yang besar bila segala perkara menyangkut soal agama, Islam terutama, dan hal tanah. Dan soal hudud ini menyangkupi soal agama. Ya, silakan saja. Mereka punya majoriti. Pasca pilihan raya yang ke-12 sudah menyaksikan mereka mendominasi Undang-Undang Negeri Kelantan. Tidak seperti 2004. Mereka hanya menang majoriti 1 kerusi. Sekarang ini majoriti. Mengapa? Beralasan. Kalau benar ikhlas, silakan tunjukkan role model. Kita ingin melihat rakyat bukan dahagakan kenyataan. Rakyat dahagakan role model. Tunjukkan. Kurangkan percakapan, kurangkan teorinya, laksanakan, walk your talk. Kita nak lihat, bicara soal kehebatan Islam, buktikan pada umat Islam itu hebat di segenap ruang lingkup kehidupan. Perundangannya, ekonominya, pemerintahannya, pemikirannya, sosialisasinya. Ini yang sebenarnya dilaksanakan oleh Bandar Rasul dulu. Meletakkan Islam itu berada terus di tengah masyarakat. Tidak hanya dengan kuliah-kuliahnya, tidak hanya dengan syarah-syarahannya, tapi dilaksanakan. Sebagaimana kita tahu, apabila ditanya pada Sayyidatina Aisyah, bagaimanakah kepribadian Baginda Rasulullah SAW? Sayyidatina Aisyah mengatakan, Nabi SAW itu adalah Al-Quran yang berjalan. Tercerna dalam dirinya Al-Quran itu. Ini yang rakyat dahagakan. Dan saya percaya, kalangan yang masih terpedaya dengan Pakatan Rakyat sekarang ini kerana mereka mencari role model ini. Dan mereka lupa bahawa dalam konteks Malaysia, suasana Malaysia itu tidak sama dengan negara lain. Mereka lupa uslub berdakwah yang setiap satu tempat itu punya keunikan tersendiri. Harus disantuni dakwah itu dengan hati yang sabar. Sunnatullah itu jangan dibohongi. Jangan kita nak semuanya instan, nanti jadi Maggi Mee itu. Kita harus sabar, terutama dalam soal besar. Soal besar ini kita harus sabar kerana ianya ditunjuki sendiri oleh baginda junjungan kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Period dakwah di Makkah hanya 13 tahun, penuh dengan segala ujian dan cabaran. Nabi tidak pernah mengeluarkan satu pun kenyataan untuk membenarkan para sahabat ketika itu berdemonstrasi menjatuhkan pemerintah di Makkah. Dan pada Al-Quran tidak ada satu ayat yang menghalalkan untuk menombangkan pemerintah secara demonstrasi jalan. Tidak ada. Dan ini dihalalkan juga oleh kalangan PAS, terutama dalam keadaan sekarang ini, kerana segala-galanya menari atas rentak Anwar, melagukan lagu berilama pluralisme dan liberalisme atas dasar flagging kebebasan, hak kemanusiaan, humanitarian. Dan kalam-kalam ini telah sekian lama sebenarnya dijuarai oleh kalangan barat yang memang kita tahu intipatinya adalah mereka yang bersifat anti-Islam. Datuk, saya nak pergi satu perkara lagi tu ya. Kalau kita lihat ya tentang pluralisme dan liberalisme, balik kepada kita tajuk asal tadi. Ya. Pluralisme dan liberalisme sebagai agama baru yang dibawa oleh Pakatan Rakyat. Okey. Kita nampak di kalangan anak-anak universiti. Nampak saya sebahagiannya ada terpengaruh sikit. Di kalangan orang-orang yang diam jauh sikit daripada center of change, barangkali itu sukar sikit untuk menerima fahaman ini. Yang saya bimbang, fahaman ini menjadi popular terutamanya di kalangan yang bukan Islam, bukan Melayu. Kalau pengundi di Selangor ini hampir 50-50. Maknanya bukan Melayunya 50, bukan yang Melayunya 50, bukan Islamnya 50, yang Islamnya 50%. Jadi ya maknanya kalau misalnya kita katakan penerimaan, ya golongan yang bukan Islam ni rasa saya boleh menerima sepenuhnya fahaman pluralisme dan liberalisme, sebab itu selari dengan citra mereka. Tetapi bagi orang Islam sekarang sudah terbagi dah sekarang orang Islam ni. Ada sebahagiannya sudah termakan dengan gula-gula pluralisme dan liberalisme yang agama baru tadi, tetapi ada sebahagiannya cuba mempertahankan. Saya ingat cara yang berikutnya barangkali yang kita nak serukan kepada rakyat Malaysia ini, iaitu yang dipakai sebagai third force, kumpulan ketiga, terdiri daripada NGO barangkali yang mesti membantu, menjadi pendinding, menjadi orang-orang yang akan mempertahankan, menjadi defenders kepada satu gerakan yang akan mematikan Islam, yang akan mematikan bangsa Melayu, yang akan mematikan citra Islam kita ini.
Jadi tidakkah macam mana caranya kalau Datuk boleh menyerukan kepada teman-teman rakyat jelata untuk bergabung dengan NGO-NGO ini seperti Jati, seperti Perkasa, seperti Muafakat, seperti Pembela, seperti ISMA dan berbagai-bagai lagi yang kita ada untuk kita dapatkan satu kesatuan fikrah, satu kesatuan tindakan untuk kita melawan musuh utama sekarang ini, iaitu faham pluralisme dan liberalisme. Ya. Datuk, tanggungjawab membela kemurnian Islam tidak hanya tertakluk kepada pemerintah. Ianya menjadi kewajipan setiap umat yang mengakui dirinya Muslim. Wajib bagi setiap Islam mempertahankan kemurnian Islam, akidahnya dan agamanya. Justru saya setuju bahawa dewasa ini sekarang ini kewujudan golongan third force yang Datuk katakan tadi amat relevan, amat sentrik dan penting menjadi suatu kumpulan yang harus bangun sederap tenaga, yang harus bangun dengan segala keperkasaan supaya mereka menyatakan pada dunia dan menyatakan pada Malaysia seluruhnya bahawa mereka akan mempertahankan kemurnian kesucian akidatul Islamiyah dan agama suci ini tidak kira apapun pengorbanan yang harus dilakukan. Kerana telah terbukti sekian lama, ratusan tahun sebelum wujudnya negara Malaysia ini, dengan adanya Islam itu umat Melayu dimuliakan. Dan umat Melayu yang telah termulia dengan Islam itu memuliakan juga rakan-rakannya berbangsa lain, menerima rakan-rakan bangsa lain dengan lapang dada, Datuk. Dan tidak ada berlaku sejarah demikian di mana-mana negara di dunia. Inilah Malaysia yang penuh dengan keunikannya. Dan saya ingin memberi mesej pada rakan-rakannya bukan Islam di luar sana, rakan Tionghoa dan India. Yang Datuk ulas tadi, cabaran di Selangor, 50-50 composition of political voters. Saya nak beri ingatan dan juga nasihat terutama rakan-rakan bukan Islam agar jangan sama sekali bersikap tidak tahu syukur, tidak tahu berterima kasih kepada satu bangsa yang bernama Melayu yang beragama Islam yang sekian lama tidak pernah mahu mengganggu kesenangan hidup rakan-rakan lain, malah membantu saudaranya yang telah berkorban segalanya semasa menerima rakan-rakan itu dulu. Mengapakah tidak dihormati dengan baik umat ini dan agamanya dihormati? Dan malah bagi anak muda yang Datuk sebut tadi, anak muda, syabab adalah golongan pemuka, golongan yang berada di paling depan dalam menyantuni apapun kebangkitan. Anak muda harus beringat, zaman muda itu akan ditanyakan nanti, di mana dihabiskan dan apakah boleh dijawab nanti, ya Allah ya Rab, aku menghabiskan zaman mudaku menjadi pendokong liberalis atau pluralis, maka itu akan pastinya menjahanamkan mereka di lembah kehinaan. Dan saya nak beringat, saya pun pernah menjadi pimpinan mahasiswa dan muda. Saya nak ingatkan, jangan merelakan diri. Anak muda Malaysia jangan sama sekali merelakan diri, terutamanya anak muda Melayu Islam. Jangan sama sekali merelakan diri dipergunakan oleh Anwar atau Pakatan Rakyat dengan hina menjadi juak-juak yang akhirnya mendokongi gerakan pluralisme dan liberalisme. Ingat, dalam soal Islam, akhirnya setiap jiwa itu akan ditanyakan nanti di yaumil mahsyar atas segala yang telah diberikan ke atas kita. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Dan untuk itu Datuk, umat Islam Malaysia khususnya, orang Melayu khususnya Datuk, saya ingin menyeru mereka bahawa marilah kita bersatu, marilah kita berlapang dada dan soal-soal furu'iyah, dan mari kita bersatu atas soal usul, yakni Islam dan akidah yang harus kita pertahankan. Atas soal-soal penting, soal survival bangsa, mari kita bersatu semula. Tidak perlu berbeza dan menjadi boneka yang diperalatkan oleh parti-parti politik murahan ini. Kerana akhirnya mereka telah membuktikan diri mereka sendiri tidak berpegang pada prinsip, menghina segalanya hanya untuk mencapai cita-cita. Mereka ini, pimpinan dan penyokong Pakatan Rakyat, telah mengesahkan dengan sejelas-jelasnya dengan muktamar yang terbaru PAS, dengan pendirian PKR, dengan cara gaya DAP, telah jelas mereka sendiri mengesahkan diri mereka ini semuanya adalah pemain-pemain politik yang memegang fahaman dan prinsip Machiavellian politik. The end justify the means. Yang mana ini terbukti, barang siapa saja memegang prinsip ini, yang akan datang kepada mereka hanyalah bencana, kehinaan, malapetaka. Bukannya kebahagiaan, bukan ketenangan, bukan kejayaan. Terbukti formula Malaysia sekian lama berjaya melahirkan umat yang santun, umat yang dihormati dunia,
Malah jamaah haji Malaysia, urus tabung haji dihormati oleh masyarakat Arab. Kerana apa? Akhlaknya yang mulia. Susun atur pengurusannya yang baik. Itu datangnya dari siapa? Daripada sebuah pemerintahan yang menjaga baik asal-asal agama, asas-asas agamanya. Dan soal ini, Datuk, saya sekali lagi ingin mengulang bahawa mari kita kembali pada asasnya, selamatkan Islam di Malaysia, selamatkan umat Melayu Islam, selamatkan Malaysia, dan dengan selamatnya Islam, dengan selamatnya orang Melayu, akan terselamatlah insya-Allah bangsa-bangsa lain yang bukan Melayu dan bukan Islam. Insya-Allah. Terima kasih itu. Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, kita telah berbincang sekian lamanya tadi dan kita akan dapati bahawa pluralisme dan liberalisme sebagai satu agama baru yang disepakatan sepatutnya, seharusnya, semestinya ditolak mentah-mentah di bumi Malaysia ini. Dan untuk menolak itu, saudara, diberikan kesempatan kepada saudara dalam 2-3 bulan lagi dalam pilihan raya umum yang akan datang ini. Tidak lain dan tidak bukan. Sampai ke peti undi, sebelum menjatuhkan kertas undi itu, pastikan kertas undi itu sudah dipangkah. Yang dipangkah ialah menafikan Pakatan Rakyat untuk mengurus mentadbir Putrajaya. Kalau negeri-negeri seperti negeri Selangor ini mengurus dan mentadbir negeri Selangor. Cukup setakat itu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada kehidupan kita. Mudah-mudahan diletakkan kita ke jalan yang lurus, jalan-jalan yang benar dengan Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.